Salam sejahtera dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua pelajar kelas Fikir Afdal. Pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar tingkatan 3 KSSM Pendidikan Khas. Cikgu harap kamu bersedia untuk sesi pengajaran pada hari ini dan dapat menumpukan perhatian kepada apa yang ingin cikgu ajarkan kepada kamu. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, untuk perhatian kamu, pastikan kamu semua ada menyediakan helaian tugasan seperti di bawah ini sebelum kita memulakan sesi pengajaran. Helaian tugasan ini ada cikgu sertakan bersama dengan kamu sewaktu pengambilan modul di sekolah oleh ibu bapa kamu tempoh hari. Kamu boleh menggunakan kertas ini sebagai rujukan kamu sebelum kamu menyelesaikan tugasan-tugasan yang akan cikgu berikan selepas ini. Baik, kamu semua sudah bersedia? Kita akan mulakan sesi pengajaran kita sekarang. Hari ini kita akan belajar unit 1 iaitu berkenaan dengan manusia. Tajuk kita pada hari ini adalah mengumpul data fizikal tubuh manusia. Tujuannya adalah untuk menganalisis data berdasarkan maklumat yang diberikan. Apakah ini? Apakah benda yang perlu kamu lakukan? Baik, ini adalah pembelajaran pada hari ini adalah meminta kamu untuk mengumpul dan menganalisis data berdasarkan maklumat yang telah cikgu berikan. Bagaimana caranya? Cikgu akan mengajar kamu satu demi satu, langkah demi langkah. Jadi apakah langkah-langkah yang perlu kamu lakukan? Yang pertamanya adalah kamu perlu mengumpul data berat badan, tinggi dan ukur lilit kepala berdasarkan lembaran yang diberikan oleh guru. Daripada lembaran yang cikgu berikan kepada kamu tadi, yang bersama-sama dengan modul kamu itu, kamu kumpulkan data berkenaan dengan berat, tinggi dan ukur lilit kepala. Jadi, maklumat-maklumat berkenaan akan kamu isikan di dalam jadual yang telah cikgu sediakan. Baik, kamu semua jangan takut, jangan risau. Selepas ini, cikgu akan ajar kamu cara-cara untuk mengisi jadual dan mendapatkan maklumat. Ya, Doraemon pun cakap, mari kita belajar bersama-sama. Jangan malu-malu, ya. Bagaimana kita hendak mengumpul data? Jadi, yang pertamanya, perhatikan kehendak soalan berdasarkan jadual yang telah diberikan. Ini jadual yang ada di dalam lembaran modul yang cikgu berikan kepada kamu. Jadi, kalau kita lihat di sini, adalah sangat jelas bahawa jadual ini meminta kamu untuk mencari berat badan, tinggi dan ukur lilit kepala kepada 4 orang pelajar ini. Yang pertamanya adalah Adam. Yang keduanya adalah Sarah. Yang ketiganya adalah Edwin. Dan yang terakhir sekali adalah Hannah. Jadi bagaimana kamu hendak mencari berat, tinggi dan ukur lilit kepala 4 orang pelajar ini? Jawapannya akan ada pada slide yang di manakah saya boleh mendapatkan maklumat data? Maklumat data itu kamu boleh dapatkan pada helaian modul yang telah cikgu berikan pada bahagian ini. Di bawah ini merupakan maklumat berkenaan berat, tinggi dan ukur lilit seorang pelajar itu. Yang ini adalah maklumat untuk Adam.
Dan yang ini pula adalah maklumat untuk sarah. Yang ini pula adalah maklumat untuk Edwin. Dan yang terakhir sekali adalah maklumat berkaitan dengan berat, tinggi dan ukur lilit kepala Hana. Jadi sekarang kamu telah mengetahui bahawa maklumat data yang diperlukan dalam jadual berkenaan terdapat di sini. Sekarang kita masuk pula kepada cara-cara mengisi jadual maklumat. Setelah kamu berjaya mendapatkan data seperti yang dipinta oleh jadual, maka ia perlu diisikan pada ruangan yang betul di dalam jadual. Sebagai contohnya, kita ambil Adam. Ini adalah Adam. Berat Adam adalah 35 kg. Tertera di sini, berat Adam adalah 35 kg. Maka kamu perlu menulis berat Adam 35 kg di sini. 35 kg. Pastikan kamu menulis perkataan kilogram ataupun kg di sini. Sekiranya kamu tidak menulis kg ataupun kilogram ini, maka jawapan kamu adalah salah. Begitu juga dengan tinggi. Kamu lihat ketinggian Adam adalah 123 cm. Jadi kamu tuliskan ketinggian Adam iaitu 123 cm di kawasan ini, di petak ini. Maka begitulah yang lainnya kamu buat untuk Sarah, Edwin dan juga Hana. Pastikan kamu mengisi pada petak ataupun pada ruangan yang betul. Elakkan kesalahan sewaktu pengisian jadual. Kerana kesalahan pada pengisian jadual akan menyebabkan kamu akan mengalami kesalahan sewaktu menjawab soalan yang seterusnya. Faham? Baik, nanti kalau kamu faham, kamu boleh WhatsApp secara personal kepada cikgu. Setelah selesai mengisikan jadual maklumat dengan sempurna, barulah kamu boleh menjawab soalan latihan yang seterusnya. Soalan ini adalah berdasarkan jadual yang telah kamu isikan tadi. Daripada jadual yang telah kamu isikan itu tadi, kamu boleh menentukan siapakah murid yang paling tinggi. Isikan nama pelajar yang paling tinggi di dalam antara keempat-empat orang pelajar tersebut. Kemudian cari siapakah murid yang paling ringan. Ingat, yang paling ringan bukan yang paling berat. Kamu bandingkan berat keempat-empat orang pelajar tadi dan kamu cari siapakah yang paling ringan dan isikan namanya di sini. Terusnya, kamu teruskan dengan latihan yang kedua berdasarkan jadual yang diberikan. Dalam latihan ini, cikgu telah menyediakan jadual tanpa perlu kamu mencari maklumatnya. Di dalam jadual ini ada 4 orang pelajar iaitu Siti, Aini dan Ahsan juga Swilan. Maklumat-maklumat berkenaan dengan 4 orang pelajar ini telah cikgu berikan kepada kamu. Cuma kali ini kita ada pertambahan iaitu warna kulit. Jadi kamu boleh membandingkan ketinggian antara keempat-empat orang pelajar ini, siapa yang paling tinggi dan siapa yang paling rendah. Siapa yang paling berat, siapa yang paling ringan. Dan siapa yang mempunyai ukur lilit kepalanya yang paling besar dan siapa yang mempunyai ukur lilit kepalanya yang kecil. Kemudian kamu akan boleh melihat warna kulit setiap pelajar ini. Okey, sebagai contoh, kita lihat soalan yang pertama. Berdasarkan maklumat jadual di atas, jawab soalan di bawah. Siapakah yang lebih tinggi antara Siti, Aini dan Ahsan? Jadi kamu lihat Siti, Aini dan Ahsan. Siti mempunyai ketinggian 140 cm. Aini mempunyai ketinggian 110 cm dan Ahsan mempunyai ketinggian 160 cm. Jadi daripada ketiga-tiga ini kamu dapat jelas melihat bahawa di antara ketiga-tiga mereka yang paling tinggi adalah Ahsan. Jadi kamu tulis di sini jawapannya adalah Ahsan. Jadi untuk soalan B dan juga C, kamu boleh
buat sendiri, dan sekiranya kamu menghadapi masalah, kamu boleh terus berhubung dengan cikgu. Setelah siap menyiapkan tugasan, pastikan kamu menggunting keratan latihan berkenaan, gam dan tampalkan di dalam buku nota atau latihan yang telah cikgu berikan. Pastikan kamu menulis hari dan juga tarikh pada hari ini pada ruangan atas buku berkenaan. Pastikan kerja kamu kemas dan gam secara berhati-hati supaya tidak melekat di antara kertas-kertas berkenaan. Terima kasih dan jumpa lagi. Kita tamatkan sesi pengajaran kita pada hari ini, dan mulai hari Rabu ini kamu akan mula bercuti sempena sambutan perayaan Tahun Baru Cina. Cikgu doakan kamu semua terhindar daripada penyakit-penyakit berbahaya seperti COVID-19. Kepada para pelajar berketurunan Tionghoa, cikgu mengucapkan selamat menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Hong Si Fak Choi. Semoga kita jumpa lagi dan kamu dapat menyiapkan tugasan yang cikgu berikan dengan sempurna. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Bye.